Hari ini kita akan mereview AK-47 ya. Okey. Yang mana satu, Mas? Hotel tu. Itu kat ofis mama sebelah. Sebagai mama ke sebagai saya? Yang dekat jalan dekat Filat ya? Ya, betul. Dek, tapi Papa nak duduk ke apa tak boleh nak duduk dah? Papa kat itu. Jangan duduk situ. Ha. Dia ni yayasan apa? Yayasan Murni Afidah. Yayasan? Murni Afidah. Jadi yang satu tu Datuk Mama Aidil yang ni buka AK 2AK dulu. Dia ni pengasas lah. Profesor apa. Jadi dia ni panggil lebih kurang 20 guru dia buat kajian tentang akidah. Yang dia ustaz-ustaz, ustazah, budak-budak pegawai-pegawai tinggi kerajaan. Jadi dia ada slot dia nak pergi dia panggil 20 orang buat ni. Dah akidah kat sini bahaya pun itu. Pen tu Syiah. Pen Syiah. Kenapa tu kan Syiah? Mak Sabu bertanya tadi Ustaz Izam, Mak Sabu Syiah di Kelantan yang paling kuat Syiah besar. Syiah. Memang yang pen tu punya Syiah. Mampu kita tu sebenarnya Syiah tapi dia bertahan lagi dah. Dia tu memang dia orang punya pendakwah tu semua Syiah. Bahaya ke tak? Memang bahaya ke tak? Dia yang bahaya ni Syiah dekat sini, Zionis, Kristianisasi. Yang bahaya lah, sesat dah ada, memang adalah sesat. Lagi yang anti-Islam, yang sesat, yang Islam, Zionis, semua kuat. Semua dia goyang dengan akidah Melayu. Dia celaru kan semua. Dia celaru, sekarang ni time dia tengah masuk. Sebab dia masuk melalui politik. Sebab dia ada niat nak merintah. Dia ada niat nak merintah. Dia sebenarnya kita tak tahu tau. Apa baru tahu. Kita tak tahu apa cerita kat sini. Apa cerita tu didebatkan di Amerika. Cerita rakyat tak tahu kat sini. Contohnya dia orang kaum minoriti yang nak minta satu macam kelulusan satu kat sini kerajaan tak apa. Kita ingat habis kan. Diorang dapat di Europe apa sana. Dia jalan. Dia tak berhenti. Bila sana berjaya nanti dia buat balik. Itu yang tak diorang kan dapat dekat sana. Kat yang tiga ada. Lagi sopo juga ni jalan sesat macam apa akam masih ni lagi. Ada lagi. Oh, mati semua. Tak buat. Dia buat lagi. Dia dah buat sumpah dengan apa tu kan. Rupanya dia sumpah. Yang dia kata, dia mengaku dalam bilik tu, Ustaz Izam kata. Yang dia kata dia dengar suara apa semua tu. Itu memang betul, dia cerita tu. Yang dia kata nanti dia jadi naik kepada Mahdi, semua dia cerita tu. Semua dia cerita tu. Banyak dia kata, tapi bila ni
Dia boleh cerita, punya nak cerita. Ya. Sebab Zakir pun cerita. Tapi dia kata bila buat ni, okey, buat surat kata dia dah taubat. Tapi dia cakap nampak, kami tak tahu. Dia tak tahu buat. Nampak. Saya lah tak apa. Dia macam Kita kena tipu lah. sebab apa kan dia yang global ikhwan tu kan masih lagi kan ada jadi dia orang memang dana dia dari tu apa Oh, dia dana banyak. Dia dana banyak. Syiah dana paling banyak. Oh, Syiah dana dia kata dana. Kita tak ada dana, dia kata. Dana dia sangat besar dia orang. Kristian, Yahudi, dana sangat besar. Dia orang ni faham dah, dia cerita. Buat ni orang kan. Sebab dia orang terlibat, Amin terlibat secara langsung. Isyarah Universiti, UKM, semua dia panggil. Jakim. Apa ayah tak ada perjalanan. Kan? Sebab rakib dia dengar. Kan? Dia bagi kita pendedahan. Dia bukan panggil-panggil saja punya, semua kita cakap. Bagi bapa tu cakap, dia beri masa dia cakap, bagi kita punya input. Bapa pun kena ni juga. Habis tu bapa cakap apa? Tak buat akidah, dia cakap akidah. Masalah. Kita tahu benda tu, tapi kita tak ada berat. Tidak dengar je, tu dengar je. Cakap je. Banyak mana nak cakap kita. Dia macam meja bulat tu kan? Dia buat kerja sini. Kerja besar. Dia karat. Memang teruk lah. Memang teruk. Akidah orang Malaysia lah, di Malaysia ni memang teruk. Macam di ujung tayung tu. Memang sangat teruk. Bukan. Kalau betul-betul memang takut. Yang liberal-liberalnya, yang syiah ni. Kawan-kawan ni dia orang tak sokok-sokok tau. Dulu dia kata syiah, dia cakap, dia tak balik cakap. Sekarang dia cakap. Dia tak sokok dah. Tanda dia tak teruk bila dia minta diluluskan oleh kerajaan sebagai salah satu mazhab dekat Malaysia ni. Yang sampai sekarang dia berani apa-apanya. Dia masuk melalui politik. So, dia tengok Malaysia, sebab dia tengok satu daripadanya dia kita sebab kerajaan kita. Bukan sebab kerajaan kita, pemimpin yang ada tu tak buat Islam. Yang kebanyakannya liberal. Kerajaan kita liberal. Banyak yang liberal, jadi dia menganggap benda ni, hantarlah. Ada. Itu tak apalah, itu masing-masing punya masalah lah macam tu. Itulah, hantarlah dia kata, jadi aku naik, besok orang pasal lah. Macam tu. Tapi sebenarnya situ puncanya. Dan sebenarnya arahan dah dikeluarkan oleh Zakir dan kerajaan. Setiap agensi kerajaan, apa-apa juga nak memulakan cerita, mesti letakkan Islam agama rasmi. Banyak jabatan tak nak buat. Dia sebab dia kata susah. Sepatutnya letak itu dulu, jadi integriti dia dekat situ. Ada satu dua je yang buat. Yang lain tu semua tak nak buat. Dan tidak ditekankan pula. Jadi tak boleh buat apa lah pelaksanaan tanah kita. Ya. Bukan tinggal lah. Jadi macam pula jadinya dia tu. Memang Malaysia ni rupanya macam platform untuk dia orang ni. Dan dia orang tu dana dibayar. Rupanya Selangor tertinggi ni. Yang paling teruk sekali. Syiah ke apa ke, ajaran sesat ke. Selangor ni tempat tumpuan dia. Papa bila dengar dia orang soal, ada apa? 16 ke 15 orang yang bagi pendapat daripada Kementerian Pelajaran Pendidikan. Ada yang cikgu rupanya balik anak mengadu, datang marah dekat guru, ajar anak yang macam ni. Salah ajaran tu. Macam tu pun ada. Macam-macam. Kementerian Pelajaran, universiti dia panggil, daripada UKM, wakil, daripada kuis. Rupanya kuis tu sendiri pun ada pelajar Syiah dan kena tangkap kena buang. Syiah paling teruk. Dia boleh Syiah semua boleh. Syiah ni semua boleh. Kalau Syiah dapat, dia semua boleh. Dia boleh liberal, dia boleh sebab dia sedara tu. Tu kan. Sebab dia pun jenis yang agama dia macam ni. Bukan nak kata dia agama Islam sebenarnya. Agama dia, pegangan dia macam tu.
Ajaran sesat ada berapa yang dia rekod kan? Jadi 120 yang tertulis itu. Tu belum rupanya kedutaan Amerika tu setiap bulan akan ganggu kita tentang kami. Tanya kita berapa nak dia tangkap, berapa ni, berapa semua dia nak tahu siapa dia. Kita tak layan kan? Dengar benda ni, dia takut sebenarnya. Dia semua tahap dia sangat kritikal semua. Sebab apa punca dia? Orang Melayu, Papa saya bagi hujah dia sudah orang awam. Mereka orang awam dia tak tahu. Bila kita tanya dia apa akidah aku, dia tak tahu. Dia tahu Tuhan saya itu semayang sudah. Sebab itu dia boleh masuk. Pada cakap ayat yang Papa pakai tadi, dia tahu tapi dia tak kenal. Dia tahu tapi dia tak sedar. Dia orang terima lah hujah ayat tu. Dia tahu, duduk sebelah dia, datang dia tak tahu orang tu, tapi dia tahu. Ketika orang tu datang, sekarang dia datang dengan cara, bukan datang dengan cara aku syiah dulu tak, dia masuk sebab bila dah ni baru dia buka. Oh, kita dah termasuk. Dia nak geng-geng dulu, kita kawan-kawan. Dia nak kawan. Sebab itulah lepas tu pecah, dia orang semua tu juga ada sudut politik kenapa. Lepas sebab tu pecah tak nak ni. Dia tahu pen tu syiah. Syiah gila dia tu. Tak Islam kata jaket tu, itu memang syiah lobok. Memang orang kata dia punya kepala-kepala kan? Syiah dia bro, syiah dia bro. Kerajaan dia bro. Dia masuk sudut politik sebab dia ada matlamat nak mentakdir. Kalau ajaran sesat, kita tak risau lagi. Dia sesat aja dia tu. Tapi dia orang ni, dia nak negara dia tu. Jadi dia sebutlah berapa nama tadi kan. Dia seorang ustaz tu daripada Kelantan teruk juga Syiah. Di belah Patani yang Syiah kuat. Patani, nampak kan? Dia belakang dia tanda Kelantan. Patut lah kan. Sekolah dulu habis. Habis makan tu. Ustaz Rafiq tu, dia tak jawab. Dia tanya, siapa awak tak kenal. Doktor mana kenal Datuk kan. Dia kata dia panggil ni asal Datuk percaya. Dia tak bagi rakam. Dia tak bagi rakam, tak bagi masuk Facebook. Tolong percaya dia kata. Sebab kita organisasi, kita tak nak bila kita iklan kita punya nama, dia kata kita akan termasuk dalam radar. Sebab radar ni bila dia dah chop kita, dia kata dia akan follow kita. Bila dia follow kita, kerja tak berjalan, dia kata dia sebab betul-betul buat risikan ni. Buat risikan. Dia nak tahu masuk daripada sudut mana akidah ni masuk. Tak tahu.
membawa, clear siapa yang bawa, siapa ketua